Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita akan sambung sekali lagi tazkirah kita setelah kita sama-sama melaksanakan ibadah solat sunat tarawih dan witir. Dan insya-Allah pada minggu lalu kita dah berbincang ataupun telah ditengakan beberapa nama-nama yang terdapat di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Bulan Ramadan dikenali sebagai bulan yang penuh dengan kemuliaan dia, atau lebih dikenali sebagai Ramadan Karim. Dan ada juga yang mengenal Ramadan ini dengan nama Ramadan Al-Mubarak. Maksud Mubarak ni adalah bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahannya. Mubarak ni daripada perkataan barakah, huruf ba, rokab. Minggu lepas Pak Ustaz tunjukkan dia punya rubus akal kata dia kan. Lepas tu Ramadan ini juga dikenal sebagai bulan Al-Quran, kerana bulan Ramadan ni adalah bulan turunnya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Al-Quran. Dan Pak Ustaz pun dah tunjukkan juga dia ada 3 peringkat penurunan Al-Quran minggu lepas. Banyak nama-nama nanti Pak Ustaz akan masuk juga. Ramadan dikenali sebagai bulan Maghfirah. Maghfirah ni maknanya bulan pengampunan. Siapa yang memohon ampun dalam bulan Ramadan kepada Allah SWT, nescaya akan Allah ampunkan dosa-dosa. Inilah bulan untuk kita ambil peluang, perbanyakkan berdoa, mohon ampun daripada Allah SWT. Sebab bulan ini dikenali juga sebagai bulan Ramadan Maghfirah, bulan Ramadan yang penuh dengan pengampunan. Dan bulan Ramadan ini juga dikenali sebagai bulan madrasah. Madrasah, apa makna madrasah? Sekolah, betul tak? Maknanya kita hantar anak kita pergi madrasah, kita nak apa? Nak suruh anak kita belajar kat madrasah tu, nak belajar kat sekolah tu. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita belajar. Kita panggil bulan madrasah. Mendidik. Mendidik apa? Mendidik jiwa kita. Apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, kalau boleh diteruskan selepas Ramadan. Bukan buat bulan Ramadan je, lepas je Ramadan habis amal ibadah kita pun dah tak buat lagi. Tarawih memang tak ada, witir pun tak ada nanti. Sebenarnya witir ada di luar Ramadan. Kita boleh buat solat witir, tapi kita lalu witir Ramadan je. Lepas Ramadan dah habis. Maknanya kita tak dapat apa-apa pendidikan dalam bulan ni. Kita puasa je bulan Ramadan penuh. Lepas Ramadan dah tak puasa lagi. Sekurang-kurangnya lepas Ramadan kita buatlah puasa 6 dulu. Lepas puasa 6 buat puasa sunat Senin Khamis ke. Ini yang tempat kita latih jiwa kita. Latih macam mana nak berpuasa, macam mana nak jaga mulut, mata, telinga. Ini kaedah orang berpuasa. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga saja. Dia lebih daripada itu. Dia buat dengan martabat-martabat orang berpuasa. Sebab tu kita kena didik jiwa kita ni, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sampai selepas Ramadan pun kita kena latihkan lagi. Ini yang dikenali sebagai bulan Ramadan, sebagai bulan madrasah. Okey. Hari ini kita akan sambung pula tentang sejarah berpuasa. Puasa ni dia dalam perkataan bahasa Arab daripada huruf sin, Sod. Sod, waw, mim. Ada cakap saum, ada cakap siap. Mana satu yang betul? Saum ke siap? Puasa ni saum. Kalau siap, okey, saum pun boleh, siam pun boleh. Tapi saum dia bukan kata khusus, bukan spesifik. Kalau spesifik tentang puasa yang kita buat hari ni, itu dia panggil siam. Okey, kita tengok apa dia punya ruput dia. Ruput bahasa. Okey. Kalau saum, sebelum kita singkap dulu dalil puasa ni, kita tengok mari kita fahamkan perbezaan kalimah sauma. Sauma ni saum. Sod waw mim saum.
di surah Maryam pun ada perkataan saum ni. Surah Maryam ayat 26 dengan perkataan as-siyam di surah Al-Baqarah ayat 183. Perintah puasa ni as-siyam dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Okay, apa beza saum dengan siam? Sebab tu kita kena belajar ngaji, tak betul nak sebut. Sebutan ni kalau salah jadi salah makna. Seperti yang lain. Okay, saum kat sini ada tertulis dalam surah Maryam ayat nombor 26. Dia bermakna bukan puasa tau, dia bermakna menahan. Dalam dictionary bahasa Arab dia panggil menahan. Menahan apa? Dia tak spesifik. Sebab itu dia tak ada alif lam. Nampak ni? Kau ni boleh nak buka dia kekesa, sorry. Sebab itu dia tak ada alif lam. Sauma. Yang ini ada alif lam. Hamzah wasal dan lam. As-siyam. Kalau ada hamzah wasal dengan alif lam ni, dia adalah kata nama yang khusus, spesifik. Dalam bahasa Arab dia panggil isim. Ini kena tanya kata isim, antaranya kata nama dia adalah hamzah wasal dengan lam ni. Yang ini dikenali sebagai ilmu nahwu, dia panggil isim ma'rifat ataupun isim ma'rifah. Dia kata nama yang khusus spesifik. As-siyam. Baik, kita tengok yang belum khusus dulu. Yang sauma ni dalam surah Maryam ayat 26. Nah, ini maknanya menahan. Dekat mana dia punya kalimah Norman? Surah Maryam ni. Quli washrabi. Nah, washrabi wa quli anna. Bawah. Sauma. Betul tak? Nazartu lirrahman sauma. Betul tak? Sauman falan falan ukallimal yawma insyiya. Betul tak? Dia sauma ni. Okay, kita tengok dia punya point dulu. Sauma ni dulu. Yang di Pak Ustaz highlight kan ni sauma. Okey, ayat ini bermaksud surah Maryam ayat 26 ni, maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berdiam. Nampak tak? Sauma tu maknanya berdiam. Berdiam ni diam membisukan diri. Aku cakap apa? Menahan diri daripada bercakap. Untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seseorang manusia pun pada hari ini. Ini kata-kata Maryam. Kalaulah siam ni, saum ni bermakna puasa tak makan, tapi kat sini Maryam makan. Maryam makan. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Allah bilang makan, minum, senang hatilah kamu. Mana boleh makan? Ini saum. Mana boleh makan. Nah, yang tak boleh apa? Yang tak boleh ni bercakap. Kena menahan diri Maryam daripada bercakap. Jangan bercakap, tahan diri. Jadi kita pula kalau spesifik puasa, tahan mulut daripada makan dan minum. Itu beza dia. Sebab tu dia ada alif lam pada perkataan puasa. As-siyam. Saum tak ada alif lam. Sebab saum ni dia general. Menahan apa? Dia boleh menahan daripada bercakap, menahan daripada lapar dan dahaga, menahan daripada mengikut hawa nafsu. Ada maknanya dia general lah. Dia boleh kena macam mana. Ini dia punya sudut bahasa Arab. Okey, cerita ayat ini surah Maryam ni dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 26, dia menceritakan tentang setelah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Jadi ketika itu orang-orang semua di zaman Nabi Isa alaihissalam menuduh Maryam sebagai penzina. Sebab Nabi Isa tak ada bapa. Jadi tiba-tiba Nabi Isa lahir, dia bilang kau ni betul penzina lah kau ni. Kita rosak kampung kita je tau. Kan? Aku kadang buat ni kat sini, sampai buat anak lagi kat kampung kita. Macam itulah dia tak suka. Kampung tak suka. Kalau ada satu orang berzina, wah semua kerumun. Ada sampai bakar-bakar rumah penalti. Kan? Tapi Allah wahyukan kepada Maryam. Dia bilang apa tu, nak makan, nak minum, nak bersenang hati, silakan.
Tapi jangan bercakap. Jangan cakap apa-apa dengan diorang. Allah tak kasih Maryam cakap yang dia bukan penzina. Maryam diam aja. Kenapa Allah tak kasih? Sebab Allah kasih mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Salah satu daripada mukjizat dia, Nabi Isa masih baby lagi boleh berbual. Baru orang percaya. Kalau Maryam berbual, orang tak percaya. Aku bukan penzina, orang tak akan percaya. Tapi ni Nabi Isa baby boleh berbual. Itu apa? Pernah dengar mukjizat Nabi Isa alaihissalam, Nabi baby tak boleh berbual. Ini ayat. Sebab itu Allah suruh Maryam diam. Kenapa? Itu urusan aku. Sebenarnya Allah nak kasih Nabi Isa yang berbuat. Baik, ayat ini disambung dengan ayat seterusnya. Kalau kita baca ayat 27 sampai 29. Ayat 27 pula. Maka Maryam membawa anak itu. Anak itu maknanya Nabi Isa. Kepada kaumnya. Dengan menggendongnya. Dia gendong baby Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Sebab orang tuduh Maryam berzina. Wahai saudara perempuan Harun, cakap, ayahmu sekali-kali bukanlah orang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah orang yang berzina. Kenapa engkau pula jadi berzina? Orang tuduh Maryam macam gini. Kau ada baik keluarga yang baik, tak kenapa kau berzina? Maryam tak mau cakap sebab ayat. Dan sebelum itu ayat 26 tu Allah datang Maryam. Kita saum untuk mulut. Zip, jangan cakap apa-apa, pendiamkan diri. Bisukan diri kau tak? Okey, yang ke-29 ni apa? Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Maryam pun tunjuk anak dia. Mereka berkata, bila Maryam tunjuk anak dia bercakap, mana Nabi Isa bercakap kan? Jadi mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buaian? Macam mana kita nak berbual kalau anak kau bukan boleh berbual? Tapi ternyata salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam, dia boleh berbual. Itu ayat 29 lagi. Sambung lagi, sebab itulah nak ambil ayat Quran. Jangan ambil satu ayat dia terus nak keluarkan hukum. Kena belajar ni. Kena belajar macam mana ulama ambil hukum dia ada satu kaedah. Nak mengeluarkan hukum ni dia panggil kaedah Asyiaful Quran. Dia kena berkaitkan ayat ni dengan ayat tu. Kadang-kadang surah ni dengan surah tu. Kadang tak ada kaitan dengan dalam Quran. Ayat Quran dengan hadis. Kalau tak ada juga, baru kita pakai ijma' ulama. Itu kaedah dia. Tadi pagi Pak Uzah ada petang waktu ada hantar yang semalam punya khutbah tak. Dia cakap tak, jangan ambil mudah tentang teks Al-Quran, ambil literal meaning. Bukan itu cara dia. Dia ada kaedah dia. Dia ada ilmu asbabun nuzul, ilmu nasib mansur, ilmu yang bersifat balaghah dan sebagainya. Banyak ilmu-ilmu dia. Banyak tak? Okey. Berkata Isa, Nabi Isa dah start cakap. Ayat ke-30, Nabi Isa dah cakap, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang Nabi. Baby boleh berbual. Tadi kan Maryam dengan gendong ayat 29. Sekarang ayat 30 Isa dah mula berbual. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku, yang ini mendirikan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Maknanya zaman Nabi Isa pun ada zakat. Sebab tu kalau kita ikut Quran, kita ikut kitab Injil yang asli, diorang pun ada zakat. Kan? Diorang pun solat. Cuma syariat dia tak sama dengan kita lah. Nanti bab puasa pun sama. Bukan Nabi Isa saja. Yahudi dengan zaman Nabi Daud pun dah ada puasa dah. Ini betul lah kalau orang puasa, orang macam ada orang puasa, orang cakap tak boleh berbual. Tapi boleh makan, boleh minum. Dan tak nak berbual. Kalau ikut daripada ayat ni, yang tak boleh berbual ni Maryam Allah perintah, sebab kalau Maryam berbual orang tak percaya. Yang baby yang berbual. Itu memang betul daripada orang ambil ayat Quran. Tapi kalau kita makan minum boleh, sebab tadi Allah dah bilang Maryam nak makan, nak minum, nak bersenang hati silakan, tapi jangan berbual. Jangan berbual apa? Jangan berbual yang bilang kau ni bukan benar. Jangan. Biarkan Isa sendiri dia berbual. Nabi Isa dia berbual. Ini baik. Dan ini semua dalil-dalil. Kan? Last kali Nabi Isa cakap apa tahu? Maka suci apa?
Allah mempunyai Allah tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maka suci dia. Kan Allah tidak ada anak dan tidak diberanakkan. Apabila dia telah meletakkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah. Ini yang kun fayakun. Kun fayakun ada banyak tau dalam Quran. Bukan dalam surah Yasin je, dalam surah lain pun ada juga. Bermakna apa? Memang ternyata Nabi Isa ni memang tak ada bapa. Memang Allah nak kurniakan. Setelah kejadian ini, baru sebahagian orang Nasrani beriman. Orang percaya. Sebab Nabi Isa baby tak tahu boleh berbuat. Kalau Maryam yang berbuat pada awal ni, orang takkan percaya. Ini kelebihan mukjizat Nabi. Kan? Nabi Isa lagi baby kali berbuat. Okey. Sekarang baru kita tengok dalil puasa yang kita buat hari ini. Yang dalil puasa hari ini dekat surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini kita sedia maklum, semua asal bid'ah kalau berbuat dalil, ini dalil dia. Kan? Dalil berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey. Ya ayyuhallazina amanu, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Allah perintah kita suruh puasa. Hari siam ni puasa, as-siyam. Ini dah bukan saum, tadi saum. Yang ini bukan saum, ni siam. Ada alif lam. Ba isim makrifah. Maknanya kata khusus. Ini baru yang puasa syariat kita ni. Menahan apa? Menahan nafsu daripada makan, minum, bercakap benda-benda yang merepek, dengar benda yang tak senonoh, tengok benda yang tak manfaat, kena tahan ni semua. Tapi yang tadi surah Maryam pun betul menahan, tapi yang dimaksudkan menahan dia bercakap. Ini dia rupa dia daripada siam ni. Baik. Kita cuba tengok ayat ni mengatakan berpuasalah kamu seperti mana orang terdahulu berpuasa. Bermakna apa? Sebelum kita puasa, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW diperintahkan puasa, orang-orang terdahulu yang dimasukkan ahli kitab. Orang-orang ahli kitab yang terdahulu siapa? Orang Yahudi. Kitab daripada Taurat, lepas tu kitab Zabur yang dilakukan puasa oleh Nabi Daud. Sebab Zabur ni turun daripada Nabi Daud. Injil Nabi Isa, diorang dah puasa dah. Cuma syariat dia berbeza. Contoh Zabur punya puasa macam Nabi Daud alaihissalam, puasa dia satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Jadi 1 tahun 6 bulan puasa. 1 tahun buat dia. Yes, alternate. Dari 1 tahun 6 bulan puasa. Kita 1 tahun 1 bulan. Dia lain-lain nak syariat dia. Kan? Dan kalau kita baca kitab Yahudi dulu memang orang bagi pun tak makan. Haram juga dah cakap. Minum arak pun haram. Cuma masalahnya hari ini kitab dah tak ada lagi. Orang dah ubah dengan kata-kata nak dapat yang original ada lagi. Itu kaedah Nabi-Nabi dahulu. Tapi sekarang kitab Zabur dah tak ada. Sebab dah tak ada pengikut. Sebab dia lepas Nabi Musa, Nabi Daud bawa Zabur, orang Yahudi Nabi Musa ni, pengikut-pengikut dia dah collect ni Zabur punya ayat ni semua, dia mergekan dalam dia punya kitab Taurat. Jadi orang-orang yang pengikut Nabi Daud pun dah banyak jadi Yahudi juga. Lepas tu dia zaman dalam apa ratus tahun kan, dah berapa ribu tahun, 1000 lebih tahun ke 2000 baru masuk zaman Nabi Isa. Nabi Isa baru Nasrani. Lepas tu Nabi Isa ni kena second Rasul tau. Lepas Nabi Isa buat Nabi Muhammad SAW baru masuk dalam agama Islam. Baru turun dari Quran tu lah. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ni, ini dua je. Ini Nabi Muhammad yang terakhir, yang second terakhir, second last ni. Ini dua je, jarak dia 600 tahun. Ini dua je, berbagai lain-lain lagi. Nabi Ibrahim, Nabi Adam yang berberibu tahun. Ini dua je, Isa sama Muhammad je dan 600 tahun. Dalam 600 tahun ni, jarak 600 tahun ni, inilah ada satu peristiwa yang terjadi kepada Ashabul Kahfi, pemuda gua yang tidur 300 tahun dalam gua, dalam jarak 600 tahun ni, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad di zaman.
Ada satu zaman Ashabul Kahfi. Adik dia dalam 2 tahun. Okey. Baik, sekarang kita tengok Allah SWT perintahkan kita suruh siam, maknanya suruh puasa untuk apa? Okey, ini dia punya point very important. La'allakum tattaqun. Kita tengok tattaqun ni, ini dia punya point. Maksud tattaqun ni bertakwa. Semoga kamu bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu berpuasa, maksudnya sebelum kamu, agar kamu bertakwa. So tattaqun ni is the key point of puasa. The key point dia. Kenapa kita puasa? Allah perintah. Kenapa Allah perintah? Sebab Allah nak suruh kita jadi orang yang bertakwa. Ini dia bagi point. Apa saja perintah Allah, kebaikannya bukan pada Allah, pada kita. Allah suruh kita bayar zakat. Apa kebaikan dia? Untuk kita juga kebaikan bayar zakat ni untuk kita membersihkan harta dan hati kita. Harta kita pun dia macam dibersihkan melalui zakat, hati kita pun bersih. Sebab orang yang hati kotor takkan bayar zakat. Dia ada harta banyak pun tak nak keluar zakat, harta disimpan. Dia takut nak keluar zakat harta tahunan. Hati dia masih kotor. Kalau dia boleh berani keluar zakat, maknanya itu cara dia nak bersihkan hati dia. Jadi setiap ibadah yang Allah perintah, ada dia kebaikan berbalik kepada kita. Allah perintah kita solat, untuk apa solat? Dalam Quran Allah kata aqimis solat, inna solata tanhar 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat ini dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Lepas tu kalau kita hari-hari solat, insya-Allah benda ini akan terhapus. Perbuatan keji kita akan lama-lama hilang. Insya-Allah dia akan hilang. Sebabnya Allah janji. Ini janji Allah. Tapi kalau kita solat pun jalan terus, perbuatan keji dan munkar pun masih jalan terus juga, maknanya ada something wrong dengan kita pergi solat. Nah, kita kena duduk muhasabah diri dekat mana dia punya problem. Niat kita ke, kita punya cara berwudu tak betul ke, cara solat kita tak betul ke, kita kena review balik. Sebab Allah janji ni, siapa dirikan solat dia dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Solat jalan terus, tapi QOD pun jalan terus juga. Mesti something wrong dengan solat. Solat jalan terus, minum kopi jam dengan tiger dan petang pun jalan terus juga. Tak banyak tak orang minum? Banyak. Itu semua something wrong. Kita duduk review balik. Sebab Allah dah janji, dia dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Setiap ibadah mesti ada kebaikan daripada kita. Ibadah haji, orang berebut-rebut pergi haji untuk apa? Nak dapat apa ganjaran dia? Kalau tadi dapat ganjaran bertakwa, puasa. Solat dapat ganjaran mencegah perbuatan keji dan munkar. Zakat, harta ni semua, zakat fitrah dapat apa? Membersihkan jiwa dan harta kita. Haji pula dapat apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud haji ni, kalau siapa yang dapat haji mabrur, mabrur ni jadi yang diterima Allah SWT, terima haji dia, dan tak ada lagi lain balasan Allah nak kasih dah kecuali syurga. Ini haji mabrur. Sebab tu orang berebut tak pergi haji mabrur kan, supaya haji dia diterima Allah agar dia mendapat ganjaran syurga. Semua orang nak syurga. Sebab syurga is tempat yang kita akan duduk selama-lamanya. Sebab tu orang yang pergi haji ni, matlamat dia, ya Allah, lalu doalah dapat haji mabrur kan. Mabrur haji yang diterima Allah. Ini maknanya dia punya apa, matlamat ibadah. Jadi matlamat ibadah puasa untuk kita bertakwa. Takwa, apa benda takwa ni? Apa makna takwa? Baik, takwa ni dalam bahasa Arab adalah merujuk kepada kepercayaan akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Membenarkan dan takut kepadanya. Takut pada Allah maknanya kalau kita takut pada Allah, kita melaksanakan apa Allah perintah. Kita tinggalkan apa yang Allah larang. Itu orang yang bertakwa. Kalau kita masih lagi buat apa yang Allah larang, kita tak boleh klaim diri kita sebagai orang yang bertakwa. Istilah ni banyaklah dalam Al-Quran tentang takwa ni. Baik, Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, ia bermaksud orang-orang yang meyakini Allah SWT dengan menjauhkan diri dari perbuatan syirik.
dan patuh dengan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Itu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni dia akan patuh apa saja Allah perintah dia buat. Dia tak payah nak tanya why. Ini semua bukan urusan kita. Yang penting dalam Al-Quran ajar kita apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, sami'na wa ata'na, kami taat. Dengar dan taat, buat. Kenapa kena solat kenapa kena puasa dah tak payah nak question lagi. Kita dah bukan ini lagi. Kita dah tak payah nak question kenapa kena puasa, kenapa kena bayar zakat. Ini bukan kita urusan. Buat aja apa Allah perintah. Allah larang jangan tanya kenapa tak makan babi kita punya neighbor Cina boleh makan apa, kita tak boleh makan India kita lah. Jangan tanya kenapa, buat aja. Allah perintah haram means haram, jangan makan. Jadi ada orang nak buat research bahawa babi ada kuman. Betul tak? Ada kuman ni nanti makan dengan jadi itu sebab Islam larang makan. Nanti ada penyakit lah, ada ulat lah, kalau makan penyakit dari kita lah, diharapkan. Bukan pasal ulat. Bukan pasal ulat. Lim Kuan Yew tu tak tahu berapa ekor babi dia dah makan. Umur dia berapa tahun dia hidup? 90 lebih orang mati. Tak? Bapak aku 60 lebih mati seekor babi pun tak pernah makan. Tak? Apa ulat? Abang aku umur 40, 30 lebih dah meninggal babi. Tak makan babi. Dan dia tak ada kena dengan ulat. Sebenarnya itu adalah perintah Allah. Allah larang dia haram ni haram tak. Sami'na wa ta'na. Jangan pergi sepidik tadi kenapa ulat ni boleh ni. Adalah di banyak makan babi ulat macam mana pun mati lah apa juga. Banyak dekat YouTube dah taruh Coca-Cola lah, pulau ulat lah. Ini semua nonsense lah orang cakap. Orang juga student power. Betul ke? Nonsense lah pada orang semua. Banyak orang Cina makan babi, hidup lama. Kita lebih banyak dah meninggal tu tak makan babi. Babi 30 lebih dah meninggal. Banyak makan babi. Tak ada kena-kena sebenarnya. Ini perintah Allah. Allah kata haram tak, jangan makan, avoid. Don't ask why haram mahal juga. Tak payah. Okey, menurut tafsir Ibnu Katsir, dasar daripada takwa ini adalah mentaati Allah dan tidak bermaksud kepadanya, sentiasa mengingati Allah serta sentiasa bersyukur kepadanya tanpa ada pengingkaran atau bersyukur kepadanya. Ini penting takwa ni. Kita tak boleh ambil benda rumit. Kalau kita kata takwa ni penting, makna puasa tu pun penting. Sebab apa? Sebab puasa ini membentuk jiwa kita jadi orang yang bertakwa. Kalau kita kata takwa ni tak penting, makna puasa tak penting. Takwa ni penting dia pasal lah puasa tu dikira kepada yang penting. Kita tengok ayat ni. Surah Al-Ashr. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ni taqullah ni takwa. Kan? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Lagi satu taqullah ni. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ada satu ayat, dua perkataan takwa kat situ. Allah emphasizekan dua tempat dalam satu ayat. Surah Al-Ashr ayat 18. Apa maksud dia? Allah bilang apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok ni untuk hari akhirat. Dan dia suruh kita perhatikan, bertakwa agar kita dapat perhatikan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah suruh kita bertakwa kepada Dia, dan Allah juga suruh kita tengok hari esok. Perhatikan hari esok, maksudnya kena duduk muhasabah diri kita, apakah amalan yang kita akan bawa esok ke akhirat. Itu yang kita perhatikan hari esok. Kalau kita tahu kita akan mati, semua orang tahu esok kita akan mati. Ya Allah, betul lah, semua orang mati, tak boleh lari pada mati juga. Itu bukan persoalan dia. Persoalan dia sendiri, apakah persiapan yang kita nak siapkan untuk hari esok. Maksudnya hari kita nak mati esok, apa kita kena persiapan ke akhirat. Kita dah bersedia belum nak jawab soalan makanan kita? Dah bersedia belum nak amalan-amalan kita? Ini yang Allah emphasizekan untuk orang yang bertakwa. Okay. Yang ini very familiar ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu. Amanu ni
wahai orang yang beriman, ittaqullah, daripada perkataan ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kat mana selamat dengar ayat ni? Ini ada Solat Jumaat. Dengar kat mana? selalu ada. Kat selalu ada kat mana? Sikatlah seperti Khutbah. Jumaat. lepas Atas mimbar. Kita mimbar. Ada mimbar. Nah, ayat ini mengingatkan kita untuk bertakwa. This is the important of khutbah. Kita baca ayat ni tengok dia punya point. Ittaqullah haqqa tuqatih. Maksudnya bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tak boleh main-main bertakwa, mau betul-betul tak boleh setengah masak. Mau all out bertakwa. Memesan jemaah Jumaat ni, solat Jumaat, mimbar atas mimbar ni, okey dia macam ni. Solat Jumaat ni rukun apa dia, fardu, dia wajib kita kena buat, tak buat dosa. Ya, solat Jumaat. Kecuali kalau kita tak dapat buat Jumaat, kita boleh ganti dengan solat Zuhur, tapi mesti nak ada solat Jumaat. Jumaat tidak sah kalau tak ada khutbah. Nah, khutbah ni ada rukun. Khutbah tak sah kalau salah satu daripada rukun dia tak buat. Salah satu rukun khutbah tak ada, khutbah tak sah. Khutbah tak sah, solat Jumaat awak pun tak sah. Maknanya penting tak khutbah? Khutbah penting. Penting tak rukun khutbah? Penting. Salah satu rukun khutbah kena pesan orang bertakwa. 5 rukun khutbah. Pertama, dalam khutbah rukun dia mesti nak ada puji Allah. Alhamdulillah. Itu puji Allah. Tak. Kedua, nak kena ada selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tak selawat tak sah khutbah, tak sah Jumaat. Ketiga, mesti nak ada pesan orang supaya orang jemaah ni bertakwa. Ittaqullah. Dah, itu minimum. Bertakwa lah kepada Allah. Kan? Yang keempat, rukun khutbah Jumaat ni, selain daripada yang bertakwa pesan ni, mesti nak baca sekurang-kurangnya sepotong ayat Quran. Satu ayat Quran. Sebab tu khutbah mesti nak ada ayat Quran. Hadis tak ada tak apa, tapi Quran mesti compulsory. Tak baca satu ayat, tak sah khutbah. Tak sah khutbah. Tapi kalau macam gini ni, kita baca ni ayat 2 in 1, kita menyuruh orang. boleh tak? Lagi So, bagus. ni kira- Boleh. Kan kalau ada kan ya ayyuhallazina amanu taqullaha, kadang dia baca ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Okey. Yang terakhir sekali, khutbah mesti yang kelima ni mesti nak doakan kepada semua orang-orang Islam, mukminin wal mukminat, orang yang beriman, lelaki dan perempuan, muslimin dan muslimat, yang bukan beriman tapi dia Islam pun nak doakan dia juga. Sebab semua orang beriman itu Islam, tapi bukan semua orang Islam itu beriman, pun kita kena doakan dia juga. Semua orang Islam beriman, bukan, tapi semua orang beriman itu Islam. Semua rasul itu nabi, tapi bukan semua nabi itu rasul. Betul. Kita jangan ingat semua orang Islam itu beriman. Tak. Kalaulah betul semua orang Islam ni beriman, kita pergi masjid solat subuh kan penuh macam solat hari raya. Sebab itu ada ulama yang mengajar nak tengok orang Islam datanglah ke solat hari raya. Jumpalah orang Islam. Nak tengok orang-orang yang beriman datanglah solat subuh. Datanglah solat berjemaah subuh. Kalau nak tengok orang-orang yang beriman, datanglah ke masjid solat subuh. Awak akan jumpa orang-orang yang beriman. Nak tengok orang Islam, datanglah solat hari raya. Awak akan jumpa orang-orang Islam. Mana ramai? Dia tak pernah datang bayar pun datang hari raya. Tapi orang ni maybe dia tinggal dekat tempat yang masa apa tahu, negeri tu tak kerja, orang dia tak kerja. Patutnya buat Singapura. Kalau Singapore konteks tak relevan lah. Pasal orang ada shift malam. Cik, cover line nampak. Cover line nampak. Dia pergi cover line bukan main lagi lah. Tak, ini perumpamaan. Ulama guys kita contoh nak tengok cara macam tu.
Sebab tu kata Raja Ulama pula lagi bilang, kalau nak pilih menantu kan, datanglah solat subuh, carilah menantu, bakal menantu yang beriman ada. Besok bisa subuh. Bukan nak boleh. Nak kena nama. Kalau nak cari menantu jangan datang solat raya. Solat raya tu bukan menantu, bukan anak hantu. Dengan rambut dah setting semua. Baju semua kilat je. Itu nampak tak? Baru gosok kan. Okey, ayat ni Allah pesan kita orang beriman bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Dan last ayat ni dia kata wala tamutunna illa wa antum muslimun, maksudnya janganlah kamu mati melainkan kamu Islam. Dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sebab tu kita jahat macam mana pun jangan lepaskan agama. Jangan lepaskan agama. Ada orang boleh kena beli dengan duit dia terus masuk Kristian, masuk apa banyak sekarang. Kena beli, maknanya kena lepaskan agama dia rugi. Malah kita jangan sampai mudah terpedaya dengan kemewahan. Sebab tu Allah dah pesan bertakwa. Jangan sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jangan sampai kita depan takut naudzubillah juga. Baru kita nampak ini matlamat berpuasa. Lepas tu keadaan orang berpuasa pun berbeza-beza. Okey, yang ni Pak Ustaz ambil daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni kitab karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali kata orang yang berpuasa ni dia ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama dia panggil Saumul Awam. Awam lah. Maksudnya puasa orang awam. Puasa umum. Saumul umum. Ini puasa orang umum. Secara umum berpuasa. Orang yang kedua, puasa dia saumul khusus. Dia khusus dia berpuasa. Dan yang ketiga ni puasa saumul khususul khusus. Dah khusus, ada lagi khusus. Ini ada 3 peringkat orang puasa. Kita tengok kita berpuasa kat mana. Baik, orang yang umum ni, orang yang puasa dia sekedar menahan lapar dan dahaga je, serta syahwatnya, itu je. Dia tak pasal kubur siang hari. Kalau dia dah beristeri apa dia tak bersubuh, dia tak makan, tak minum. Itu je orang yang puasa yang secara umum. Ini tak cukup baik. Dapat pahala kan, tapi kualiti kurang lah. Kalau pas pun mungkin 55.100 ke pas lah bisa. Bisa dia result atas 50 ke pas, okay, 55.100 lah. Tapi kalau atas sikit lagi, puasa yang khusus ni, orang yang berpuasa dan menahan penglihatan dia, mata pun dia puasa. Maknanya dia tahan kadang benda yang haram, tahan pendengaran, tak mau dengar orang-orang mengumpat, tak mau dengar orang-orang yang menepik-nepik berbual. Dia jaga lisan dia, tak mau cakap benda yang orang buka, dia datang dosa, tangan, kaki, semua dia jaga. Ini orang yang puasa dia khusus. Dia punya persentage pahala lebih sikit berbanding dengan orang awam tadi, umum tadi. Yang lagi lebih adalah orang yang puasa dia panggil saumul khusus. Dah khusus, dia lagi khusus. Puasa yang khusus dari yang khusus. Yang ini orang yang berpuasa dengan menjaga segala di atas, yang ini semua dia jaga, serta menjaga hati dan pemikiran agar jiwanya sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, tak terlepas daripada berzikir kepada Allah. Kita boleh mampu tak apa-apa. Ini martabat orang lain-lain lah. Tapi kalau kita tak mampu nombor 3, ini dapat nombor 2 pun jadi lah. Tapi better sikit lah. Kan, try kontrol mata, telinga, benda-benda ni kena jaga. Ini adalah menahan tadi, saum tadi, yang surah Maryam, menahan apa? Menahan lidah daripada berkata yang tak senonoh ke, dengar benda yang tak senonoh, tahan. Ini dia juga. Sebab apa? Orang yang dapat title ketiga ni memang hebat. Bukan senang orang nak dapat. Kan? Tapi kita boleh berusaha kalau kita nak try juga. Kalau kita berjaya dapat title nombor 3 ni, insya-Allah kita akan dapat masuk pintu rayyan. Nah, pintu rayyan ni apa? Apa makna rayyan ni? Nah, Allah SWT akan membuka pintu rayyan dengan seluas luasnya bagi orang yang berjaya mencapai tahap ketiga berpuasa. Tahap khusus.
Apa makna pintu rayyan Allah buka? Boleh. Dekat syurga ni memanglah ada orang masuk solat pun dapat masuk syurga, orang pergi haji dapat masuk syurga tak? Tapi nak masuk, orang puasa Allah standbykan satu special pintu nama dia rayyan. Pintu rayyan pun pintu syurga juga, tapi dia special. Kalau airport dia kena VIP bedok. Kita nak check in boarding, semua kena line up, check pasport kan. Menteri ada tak kat situ? Menteri masuk VIP door tak? Dia ada special door. Sultan Johor kalau masuk Singapura, dia ada masuk dengan kita ke queue. Dia ada special road dia. Pintu dia masuk Singapura dia. Tak, Lee Kuan Yew dulu nak pergi Johor. Dia apa dia line up dengan kita, queue, kasih pasport. Jalan dia terus, dia kata suruh. Dia ada lebih rompak kan? Dia Kemudian dia ada slow down sikit terus. Dia orang dah kasi tahu lah. ya, tapi dia ada lebih unpah kan. Special road kan cover untuk dia kan. Dia tak masuk queue. Itulah pintu rayyan. Special. Kereta pun Jadi kita siapa yang berpuasa dapat peringkat yang ketiga tu, Allah standbykan dia pintu rayyan, Allah buka besar-besar. Maksud ni special door for those who are fasting yang Allah terima fasting. Yang solat pun dapat masuk syurga, tapi dia ada pintu lain ni. Baru cakap tentang VIP door ni, rayyan ni. Ini kelebihan puasa. Baik, dalam bulan puasa ni selalunya kita buat solat apa? Solat tarawih. Luar tarawih kita tak buat solat, enggak? Lepas tu kita kena latihlah diri kita. Kalau tak ada tarawih luar puasa, contohnya kita buat witir. Witir bagi orang-orang yang bermazhab Hanafi, orang cakap benda tu wajib tak? Dan kita masih sunat lagi. Sunat kita sunat ayah. Ayah ni yang digalakkan, atau yang diberatkan sunat muakkad, yang dianjurkan, digalakkan. Tapi diorang punya galak ni lebih kepada wajib, dekat dengan wajib dan berampil dengan wajib. Sebab tu orang-orang yang mesti rajin solat witir. Bukan saja bulan Ramadan, sebelum Ramadan pun akan buat witir. Kalau dalam bulan Ramadan kita solat tarawih, dah buat 20 rakaat kan, kita dah buat 8 rakaat kat mana-mana masjid kan, ada buat 8, ada buat 20. Kita ada 20, kita nak solat witir, diorang akan back off. Diorang keluar, diorang buat dalam back on sub. 4-5 orang pun tak apa, diorang solat kat belakang witir. Diorang tak join kita. Sebab diorang nak niatkan niat diorang tu niat wajib. Kita sunat. Solat sunat dan witir. Ya. Diorang dah katakan pakai wajib. Lepas tu diorang nak back off. Ada kat masjid. Perasaan tak? Ada di Khamis. Mana-mana masjid ada. Di Khamis Masjid Sultan. Last dekat Witir semua ada ustaz. Ada Lepas 5 orang. kita diorang back off. Diorang habis semua India Muslim. Ada yang baju fitri pun ada. Baju fitri pun ada. Baju fitri ada. Baju fitri pun ada. Tuan kali alamak. Okey, baru kita dah habis tengok tadi sejarah puasa, kita dah tahu kan. Ayat tadi turun, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tu surah Al-Baqarah ayat 183. Wahyu ini turun pada tahun kedua Hijrah. Setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah, baru wahyu puasa turun. Apa yang kita boleh nampak pengajaran dekat sini? Agama Islam, waktu Nabi first 13 tahun kat Mekah, belum ada ibadah puasa. Dah hijrah lepas 2 tahun baru ada ibadah puasa. Nampak tak? Nanti dah masuk tahun ke-3 baru ada ibadah zakat. Lepas tu masuk ke-4 ke-5 nanti baru ada ibadah haji. Dia sikit-sikit gradually. Even the first 11 years pun tak ada buat solat. Solat bermula bila? Selepas Nabi pergi Isra' dan Mi'raj, tahun yang ke-11 dekat Mekah, peristiwa Isra' Mi'raj baru start solat. Maknanya apa? Dalam agama Islam, hukum makam ni kena lakukan secara gradually, jangan drastik. Bukan nak masuk Islam besok kau banyak sunat tau, mungkin nak puasa tau, besok tak ada haram tau. Orang tak nak masuk Islam, orang takut. Bukan itu, dakwah bukan itu. Dakwah pelan-pelan. Dia tak mana. Dia nak masuk Islam, tapi dia tak tahu puasa tak apa. Tahu tak nak puasa dulu, tahun depan dia kompetitif. Sikit-sikit, itu dakwah. Kau tak pakai tudung tau, harap kau nampak rambut ni kan? Tak boleh. Tapi kalau dah 45 tahun pun masih nak masuk Islam juga. Dia macam mana? Ha? Dia bukan orang Islam? Tak, dia memang lahir Islam. Lahir Islam. 45 tahun masih orang Islam juga. Ha. Masih
Masih training nak puasa setengah hari. Itulah dia nak kena upgrade sampai ke orang beriman lah. Lepas tu bezanya Islam dengan iman tadi. Baru kena upgrade. Lalu kita ni ambil ringan. Sebab kita kan kita dah born Muslim, kita take advantage. Kita bukan nak jadi orang Islam, kita nak jadi orang yang beriman. Sebab orang beriman tu orang Islam. Kata orang Islam tu bergombong beriman. So kita kena upgrade lah. Okay, baru kita masuk solat tarawih yang baru kita cakap minggu lepas nampak solat tarawih. Baik, solat tarawih. Apa makna tarawih ni? Okey, tarawih ni ada cakap tarawih, ada cakap terawih. Tarawih sama wih. Ini daripada sudut kiraan logat dia. Samalah, makna sama. Orang Melayu cakap makan, kat Singapura orang Melayu kat Kelantan cakap maki. Makna sama makan. Orang Melayu Singapura cakap nenek dia nenek, orang kat Perak cakap opak. Tapi sama kira mana. Jadi kalau dekat Indonesia panggil susu dalam tin apa dah panggil? Susu dalam kaleng. Ya, kaleng. Tapi sama juga tin. Kaleng. Bahasa dia saja beza. Susu kaleng, susu keling. Kalau di sana boleh makan katanya apa? Bisa makan. Ya. Oh, jadi kalau bisa dipatok ular. Kan ini dia sudah bahasa je. Kan jadi nak cakap tarawih ke terawih sama saja. Ataupun tarwih. Ada orang dia ambil sebagai tarwih. Okey. Terawih ni Makan terawih kan macam mana pula? ada sembahyang kan. Orang Melayu ni ambil nyata makan terawih. Okey, megat terawih ni maknanya megat nak berehat. Berehat terawih ni pada kita berehat sebenarnya. Okey, kita tengok megat terawih ni asal usul. Tarwih. Dia dari perkataan roha, ya ruha. Okey, yang bermakna istirahat. Dia punya root word maknanya sebab tu sembahyang tarawih ni sebenarnya solat relax istirahat. Lepas rakaat boleh relax. Boleh minum air dulu. Kat luar nyamuk ada banyak, halau dulu. Masuk lagi, tambah lagi, boleh. Sebab kita tak biasa buat itu. Sebenarnya boleh. Bertambung lagi 4 rakaat. Okeylah, lagi satu kali nyamuk bakar, patah balik. Mungkin pasal suasana kita semua ada time limit. Itulah beza dia kan. Okey. Tarawih dalam bahasa Arab dia adalah kata bentuk jamak. Dia ada plural, ada singular. So jamak ni plural. Kalau singular dia panggil mufrad. Dia kata jamak. Okey, jamak ni apa tahu? Kalau satu orang Nabi saya panggil Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam. Tapi kalau dah banyak Nabi tak boleh panggil Nabi. Anbiya. Satu orang Muslim dia panggil Muslim. Dah ramai Muslimun ataupun Muslimin. Kalau satu orang perempuan, ramai orang perempuan yang beragama Islam, Muslimah. Ada ada nama tak. Jadi ini bicara dia lah. Okey, tarawih ni dia kata jamak dia perkataan istirahat. Dia perkataan tarwiyah. Pernah dengar tak tarwiyah? Apa makna tarwiyah? Pernah dengar tak Kazam this word? Osok. Kat mana ni tarwiyah ni dengar? Apa tajuk? Kat mana kita dengar perkataan tarwiyah ni? Waktu apa? Dah pergi haji, dia orang pun lupa tarwiyah. Pergi haji kan ada hari tarwiyah. Pada hari 8 hari bulan Zulhijjah. Hari Arafah 9 Zulhijjah. Hari Nahar 10 Zulhijjah. Semua ada hari-hari nama dia. Nahar tu hari haji lah, 10 Zulhijjah. Hari tarwiyah 8 hari bulan Zulhijjah. Nabi daripada Madinah, dia nak buat haji, nak kena wukuf dekat Arafah 9 hari bulan Zulhijjah. Itu dia panggil hari wukuf. Tapi sebelum nak buat wukuf, Nabi berehat dulu dekat Mina 8 hari bulan Zulhijjah. Nabi tak masuk direct dekat Arafah. Nabi masuk dekat Mina dulu. Nabi berehat 8 hari bulan. Pada 9 besok dah nak masuk ni Arafah. So Nabi berehat. Itu dia panggil hari tarwiyah. Dekat mana Nabi istirahat? Dekat Mina. Baru Nabi masuk Arafah 9. Itu yang diorang nak ada overnight dulu
Tak overnight, nanti besoknya lepas maghrib 10 hari bulan, diorang kena pergi satu tempat itu lain, itu dekat Muzdalifah. Kena ambil batu. Dia kena at least sepertiga malam dekat Muzdalifah. Sebab tu jemaah Singapura ni dia nak lepaskan sepertiga malam, lepas midnight baru dia masuk Mina lontar jamrah. Ya. Dia kalau sebelum midnight tak boleh keluar. Sebab sebelum midnight pukul 11 nak keluar, belum sepertiga malam. Dia first 1/3 of the night, daripada lepas isyak sampai midnight. Second third is pukul 12 sampai pukul 3 pagi lah. Nanti 3 sampai subuh tu yang last third lah, kira bagi apa, malam akhir malam. Dia dibalik negeri tau malam tu kan. Sebab tu jemaah Singapura semua ambil yang first 1/3. After maghrib dia kan, orang room daripada Arafah semua dah duduk dekat Muzdalifah. Dah start balik batu. Baris sekarang dah okey lah, sekarang dah siap batu. Duduk nak buat apa-apa. Tak nak lapar ni, duduk. We don't know what's going on tu. Just to wait for the midnight ni. Betul tak? Apa kata tak ada apa-apa kan? Totally open space tau. Tak ada rooftop, bumbung pun tak ada. Just open space, duduk je. Ada tidur pun tak boleh tahan tidur. Dia nak lepaskan midnight, boom masuk kat Mina jamrah, baru boleh buka tahdun awal. Buka ihram. Ni untuk orang yang buat haji. Tapi nak pergi haji dia dapat ni kecil sikit lah apa korang sihat tadi kalau tu doa lain akan pergi juga insyaAllah. Baru you can see what I say now, you can see in front of your eyes. Inilah dia yang cakap hari Tarwiyah, hari Muzdalifah, hari Arafah. Apa ni insyaAllah korang akan nampak pasti. Kan? Okey, itu dia panggil Tarwiyah. Tarwiyah ni maknanya istirahat. Baik. Zaman Nabi solat tarawih. Nabi buat sendiri-sendiri pun pernah, berjemaah pun pernah. Tapi tak lama, Nabi cuma 3 malam aja. Malam pertama Nabi solat tarawih, we don't know berapa rakaat. Dia cuma cakap Nabi solat tarawih, sahabat pun nampak, sahabat main ikut jadi jemaah. Nah, besok Nabi keluar lagi solat, jemaah ni pun sahabat nampak ikut lagi. Sampai malam ketiga makin ramai ikut. Makin lama makin ramai. Malam keempat Nabi tak nak keluar. Nabi duduk dalam rumah, dia solat-solat. Lepas tu solat kat rumah boleh, kat masjid pun boleh. Nak solat sendiri boleh, nak solat berjemaah pun boleh. Sebab malam yang keempat Nabi solat-solat kat rumah. Nabi tak nak keluar lagi. Besok pagi Nabi jumpa sahabat dia. Sahabat dia tanya, wahai Rasulullah, semalam semua kita tunggu kau. Kau tak datang masjid pun solatkan kita macam macam selalu solat dengan kita, solat malam-malam kan. Solat malam dia panggil qiyam. Dulu nama tarawih tak ada. Tarawih ni tak ada nama dia, tak ada nama solat tarawih, tak ada. Nabi cuma cakap solat qiyam. Qiyam ni macam solat malam. Qiyam mulai kan, malam dia macam-macam solat ada. Tahajud pun qiyam mulai, witir pun qiyam mulai. Buat malam kan, tutup segala ibadah kita ni, tutup witir okey. Dia Nabi kata apa? Dia sengaja tak, dia tahu sahabat pun tengah tunggu dia malam keempat, dia tak nak keluar. Kenapa kau tak keluar? Nabi kata apa tau? Aku takut kalau aku keluar Nabi, apa kalau solat dengan kita malam keempat, aku takut nanti Allah turunkan wahyu, solat tarawih ni wajib. Itu aku takut, tak nak bayar solat-solat. Nampak tak, Nabi dia sayang dengan kita, dia tak nak keluar. Cuba bayangkan kalau Nabi keluar, dia jatuhkan wajib, wahyu masih ada lah tu kan. Kalau Allah kata tarawih ini wajib, mau lengit lagi kita dah malam buat tarawih. Bazar pun tak jejak. Ya, nasib baik sunat. Sebab tu lari sekejap malam pertama masjid penuh, malam kedua bazar penuh. Sunat. Alasan dia sunat. Nasib baik Nabi tak keluar. Kalau Nabi keluar aja, jadi wajib bazar kosong. Nampak tak? Itu tandanya Nabi sayang dengan kita. Sama macam haji tau. Nabi haji sekali je. Nabi buat umrah 4 kali. Haji sekali je. Nabi balik haji tu dia kena pakai haji wadah. Nabi buat haji ifrad. Dan Nabi pernah cakap, tahun depan kalau apa ada umur nak buat haji lagi, buat haji tamattu kita. Tapi tak kesampaian. Sebab tu haji tamattu kita boleh buat. Kan? Okey. Bila Nabi dah cakap nak buat lagi tahun depan, ada sahabat tanya Nabi, wahai Rasulullah, adakah ibadah haji ni kita kena buat tiap-tiap tahun? Nabi diam tak jawab. Dia tanya lagi sampai 3 kali dia tanya. Nabi cakap, baik kau jangan tanya. Kau tanya Allah kata wajib tiap-tiap tahun, pengsan lah kita.
Dia certain thing kita don't keep on asking macam jadi orang Yahudi ni. Bila dia buat kesalahan, Allah SWT suruh dia bayar dam macam kifarah kan, kafarah kan bayar dam kan. Allah suruh dia sembelih seekor lembu. Dan sembelih seekor lembu. Dia keep on asking, kau buat sudah lah. Nabi Musa dapat wahyu suruh kau sembelih lembu, buat. Lembu warna apa? Jantan ke betina tadi. Itu ada surah Baqarah. Lembu betina, kata Nabi Musa. Oh, betina. Habis betina tu nak colour apa? Ada. Cari lah colour hitam ke. Kau pergi tanya lah nak cari colour kuning mah tu tak jumpa. Tak jumpa ke tak buat dah berdosa. Sebab tu dia certain thing kita boleh tanya. Certain thing don't keep on asking. Nanti jadi berat pada kita tak mampu buat. Dia tak boleh angkat lagi dia. Yang macam senyum, macam ada kes je. Aku tengok boleh baca rumah ni. Ini mesti keep on asking begini. Master aku nak apa asking selalu. Aku boleh master ada ni. Ini mesti geng asking ke. Ada certain thing boleh ask. But not everything you can ask. Okay, back on Tarawih. Okay. Zaman Nabi terus dah tak buat lagi dah berjemaah tu. Diorang dah buat sendiri-sendiri dah. Tarawih ni kan. Masuk Nabi wafat. Zaman Sayyidina Abu Bakar pun sendiri. Sini kan. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Khattab, apa dia buat, dia tengok macam Masjid Nabawi ni macam pecah-pecah pula dia umat Islam lah. Dia kumpulkan orang semua. Dia tarik Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, engkau bawa jadi imam, bawa 20 rakaat. Itulah bermulanya sejarah Tarawih 20 rakaat. Dia bagi Ubay, salah seorang sahabat Ubay, dia kumpulkan semua sahabat kita ni, engkau jadi imam, buat 20 rakaat. Terus itu bermulanya 20 rakaat. Sebelum tu kita tak tahu Nabi buat berapa rakaat. Tak ada dalil buat 8 rakaat. Tak ada dalil yang kata 20. Tapi Umar buat 20. Itu confirm. Dalil kuat. Semua orang buat 20. 20 rakaat tarawih. Okey. Zaman tu dah berlalu. Semua buat 20. Sampai satu ketika zaman Sayyidina ni pula, mazhab Imam Maliki, Malik bin Anas. Imam Malik, dia lahir kat Madinah, dia membesar kat Madinah, jadi ulama kat Madinah, berdakwah kat Madinah, tinggal kat Madinah. Dia tak nak tinggalkan Madinah, dia nak duduk Madinah je. Dia ulama yang warak. Dia ada mazhab dia sendiri, mazhab Maliki. Imam Malik, dia jealous tengok orang Mekah solat tarawih 20 rakaat. Macam mana dia pergi solat tarawih? Dia solat 4 rakaat, dia dah bagi salam, dia rehat. Apa dia buat? Dia pergi tawaf 7 round. Lepas 7 round tawaf, dia solat lagi 4 rakaat, dia rehat. Dia tawaf lagi 7 round. Best lah orang Mekah, dia bilang solat 20 rakaat tapi setiap 4 rakaat dapat tawaf. Betul tak? Kita kat sini nak tawaf tak boleh sebab tawaf cuma boleh kat Kaabah je. Madinah tak ada Kaabah. Kaabah cuma kat Mekah. So dia jealous, dia tak pergi tawaf. So apa dia buat tak pergi tawaf? Dia buat solat tarawih kat Madinah zaman dia 36 rakaat. Orang dulu lawan-lawan nak buat lebih-lebih. Orang sekarang nak lawan-lawan buat 8 je. Tak boleh nak buat 1 rakaat. Makin turun. Orang dulu berlumba-lumba, jealous tengok orang Mekah buat 20, dia nak 36. Kita kat sini jealous tengok orang buat 20 nak buat 8. Aku kurang lagi Hadis Nabi buat sampai bengkak kaki Nabi diri. Maknanya Nabi baca surah panjang. Kita 3 kul je. Ringan-ringan. Habis kita cakap kita nak ikut sunnah. Mari kita beri standard. Okey. Yang cakap 8 kat mana dia punya dalil ni? Okey, 8 ni. Yang ni tambahan solat sunat. Rasulullah, ini ada satu sahabat tanya pada Abu Zar, tanya, ya Rasulullah, mengapa tidak anda tambahkan solat sunnah ini sampai akhir malam? Maknanya tak suruh panjangkan lagi solat sunat ni. Wah, sampai akhir malam memang. Sahabat suruh Nabi buat lagi panjang. Diorang, kita kalau boleh buat pendek sikit man. Pausu pendek sikit. Kalau nak pendek kita style lah.
Okey. Dengan semangat yang macam ni, kan, baginda Nabi SAW menenangkan para sahabatnya dan memberi janjinya yang sangat terkenal. Okey, ini janji Nabi ni banyak popular ni tadi. Sebab diorang gairah nak solat sampai akhir malam. Nabi cakap jangan terlalu gairah, betul tak kan? Jadi Nabi bilang apa? Barang siapa yang solat tarawih berjemaah bersama imam hingga selesai, maka dia mendapat pahala solat tahajud. Nah, semalam suntuk. Maknanya macam dia solat tahajud satu malam penuh dia. Padahal dia ikut imam je. Kalau imam 20, dia ikut 20. Tapi kat sini banyak kalau tutup masjid buat 20, 8 rakaat orang cabut. Itu orang ikut imam ke? Nampak tak kat masjid? Kat bawah blok, bolong-bolong blok, orang buat 20 rakaat. Dia pun ikut lah. Ya nak saf depan. Lepas dia 8, dia dulu cabut. Dah rongak-rongak saf, orang nak kena rapat. Kalau nak 8 pun pergilah saf belakang. Beradab dah sikit dengan orang nak buat 20 kat depan. Jangan sibuk kat depan, betul lah. Bukan kita tak kasih, kau nak cabut siap. Sedangkan Nabi bilang kat situ, barang siapa yang solat tarawih berjemaah bersama imam, imam 20, ikutlah 20 hingga selesai, maka dia mendapat pahala seolah-olah seperti solat tahajud sepanjang malam. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Sini berdoa ni tu term 8 rakaat. Pun tak ada tutup 8. Sebab kita tak tahu berapa rakaat. Tapi term sebenarnya dekat sini. Okay. Term hadis mengenai solat malam. Sebab tarawih asal tak ada nama Tak ada nama tarawih. Solat malam saja. Malam macam-macam solat sebenarnya ada. Okey. Ada seorang tabi'in, nama dia Abu Salamah bin Abdul Rahman. Tabi'in maknanya dia tak jumpa Nabi. Dia jumpa sahabat. Tapi yang ini dia adalah murid, salah seorang murid tabi'in ni, nama dia Abu Salamah. Dia lelaki tau. Dia bapaknya Salamah, anak dia yang nama Salamah. Itulah Abu kan. Baik. Dia ni adalah salah seorang murid Ummul Mukminin dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia anak murid Sayyidatina Aisyah. Dia tanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengenai bagaimana Nabi SAW solat pada bulan solat pada malam bulan Ramadan. Macam mana Nabi solat pada malam bulan Ramadan? Itu dia tak tanya pasal tarawih. Dia tak tanya pasal tarawih. Cuba baca dia teks hadis betul-betul. Ini very important. Dia tanya macam mana Nabi solat pada malam bulan Ramadan. Dia tak tanya macam mana Nabi solat tarawih pada malam bulan Ramadan. Tak ada nama tarawih. Sebab tak ada kaedah nama tarawih pada ketika itu. Dia cakap tak? Ini dia punya hadis ni. Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Macam mana Nabi solat di bulan malam bulan Ramadan? Dia tanya ni. Ini soalan dia. Baik, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah pun jawab. Jawab dia agak panjang sikit. Yang ini dia jawab, awak tengok color merah ni. Wala fi ghairi. Okey, tengok ghairi di kalimah ni. Wala fi ghairi ala ihda asyrata ni, ihda ni ahada tau. Ahada 1, asyrata 10 maknanya 11. Ihda asyrata rakaat. Maknanya 11 rakaat. Apa yang 11 rakaat? Nabi tidak solat tarawih melebihi 11 rakaat. Dia ada point ghairi ni. Di dalam dan di luar bulan Ramadan. Ini dia punya makna dia kalau nak tengok. Yang bermaksud bagaimana Rasulullah SAW malam bulan Ramadan solat malam bulan Ramadan. Aisyah menjawab, tidaklah Rasulullah SAW menambah pada bulan Ramadan dan juga pada bulan yang lainnya. Ini ghairi ni lainnya. Dari 11 rakaat. Maknanya Rasulullah buat 11 rakaat dalam dan luar Ramadan. Yang diorang ambil ini 11 rakaat, 8 tarawih, 3 witir. Tapi ulama kata this is not tarawih. Sebab luar Ramadan tak ada solat tarawih. Hadis ini cakap ada ghairi punya perkataan. Nampak ni ghairi ni. Ghairi ni di dalam dan di luar Ramadan. So now we ask ourselves, luar Ramadan ada ke solat tarawih? Orang yang membuat 20 rakaat ni kata bukan tarawih. Tapi yang kau buat 20, aku ikut Sayyidina Umar. Sebab aku tak tahu Nabi buat berapa. Aku ikut Sayyidina Umar.
Kenapa kat Sayyidina Umar tak ikut Nabi? Nabi suruh. Nabi dia kata apa? Gigitlah dengan gigi geraham. Betul tak? Bila kita nak ikut Khalifah Rashidin ni, kena ikut gigit. Maknanya kena pegang kuat-kuat Khalifah Rashidin punya. Sayyidina Umar adalah satu daripada Khalifah Rashidin. Dia tak ikut Nabi. Nabi lah tu yang suruh kita ikut Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dua. Jadi yang buat 8 dia kalau pakai dalil ni dan ni tertolak. Suruh cari kain hadis. Dia tak ada hadis. Dia pakai hadis Aisyah satu hadis je. Tanya orang yang cari 8 dulu. Minta hadis lain? Tak ada. Hadis apa? Alah sama juga hadis Aisyah. Kalau dia betul bukan hadis Aisyah, suruh fahamkan makna ghairi. Ghairi itu di luar. Di dalam dan di luar Ramadan Nabi solat tak lebih pada 11 rakaat. Baik. Ulama bersisir pendapat. Ada yang kata 11 rakaat dalam dan luar Ramadan adalah solat witir sahaja. Nabi tak buat lebih pada 11 rakaat. Sebab kancil apa? Boleh buat apa? Kita cuma kita standard kita buat 3. Dah. Kalau nak buat 11 boleh? Boleh lah. Sebab luar Ramadan pun ada witir. Dan ada pula yang kata 8 tahajud, 3 witir. Tapi tak ada ulama yang kata 8 tarawih. Nah, ini yang cerita pasal tarawih juga. Okey, keterangan daripada Abu Salamah ini diperoleh melalui berbagai jalur sanad yang sama. Iaitu yang Malik bin Anas menerima dari Sa'id bin Abu Sa'id Maqburi yang menerima daripada Abu Salamah bin Rahman. Maknanya Abu Salamah ni hadis yang sahih sebab banyak jalur sanad yang sendiri dan boleh? Okey, ada apa-apa pertanyaan? Nanti minggu depan nanti Pak Ustaz masukkan tentang keberkahan waktu sahur. Hari ni kita dah tahu sikit banyak tentang waktu tarawih. Apa lagi kita tahu Maulid tadi? Tentang waktu puasa, apa makna puasa melahirkan kita supaya jadi takwa ke? Next week kita tengok apa pula kelebihan dan keberkahan pada waktu sahur. What's so important about bangun pagi nak makan sahur? Dia ada sedikit lagi banyak rahsia yang kita akan lupakan, insyaAllah. Ada apa-apa pertanyaan tak? Ada 2. Yes, what's up? Okay. Satu tentang zakat. Recently ada few ustaz yang kata selagi selagi kita mampu untuk beli sekeping kuih tart ke coklat ke, kita mampu untuk bayar zakat sendiri. Zakat fitrah lah tu. Zakat fitrah. Tapi kalau kita bayarkan untuk yang dah pencen tapi ada rezeki, ada soal kulit ataupun untuk isteri sendiri Dia dah kerja, tapi boleh tak bayar? dia kerja tapi kita nak bayarkan untuk make straight away, dia kata tak boleh. Dia kena bayar zakat. Pasal dia dah kerja. Bapa dengan isteri ada give and take. Itu dari sudut tanggungjawab. Itu dari sudut tanggungjawab. Isteri tanggungjawab. Bayar sendiri, betul. Okey. Pak Usul satu student, lelaki dia sakit. Bini dia kerja, baru semalam dengan Pak Usul. Dia nak bayarkan zakat fitrah untuk lelaki dia, boleh tak? Bini bayarkan lelaki tak? Boleh. Maknanya boleh. Yang penting dia redha. Dia tak boleh ungkit balik. Aku tak bayarkan zakat, tak boleh. Tapi kalau dia tak nak bayarkan pun dia tak ada dosa. Tapi dia ada duit lebih, dia nak bayarkan untuk suami dia. Mana boleh? Walaupun dia boleh beli petat, dia boleh beli Xbox pun Pak Usul boleh bayarkan bapak Pak Usul zakat kat Pak Usul lah. Kalau Pak Usul ada bapak lagi lah, bapak Pak Usul dia masa ni boleh beli Xbox kan. Pak Usul boleh bayarkan zakat kat Pak Usul lah. Yang penting kita redha. Tak ada isu kan. Tak ada isu benda ni. Mek pun sama. Memang betul mek kena bayar, tapi kalau kita sebagai majikan nak bayarkan untuk dia tak ada masalah. Jangan kita ungkit kalau zakat kau bayar lah. Jangan. Tak boleh. Kalau kita nak bayar, kita bayar. Redha. Tak silap, nak income tax kurang. Redha, okey. Zakat minus Macam income tax. mereka lah. Habis lah. Apa pun dalam Islam masih redha. Automatic. Lagi apa? Ahmad, satu je soalan lagi Okay. Kalau let's say untuk perempuan ada haid dan puasa, so diorang tak boleh puasa maybe 5 sampai 7 hari lah. Okey. Bila diorang nak bayar balik nanti, boleh tak diorang consider as bayaran tu as a puasa sunat? So macam Puasa qadak dalam puasa sunat boleh. Niat. For example, kita ada puasa sunat. Boleh. Niat. Wajib orang ingat lebih baik. Lebih baik.
2 in 1. Happen to be puasa 6 tu jatuh hari Senin, 3 in 1. Puasa sunat Senin pun insya-Allah niatkan kita dapat. Hari Khamis pun, hari Khamis. Ada kata tidak. Kita dengar macam tau. Tak boleh. Kita tak boleh. Ada suruh bayar kadak dulu pasal itu hutang yang wajib. Ya. Kalau nak cakap hutang kita ni memang tak boleh bayar, tak mampu nak bayar apa yang berlambat jadi hutang Tuhan sebenarnya. So kita boleh niatkan insya-Allah Allah Maha Di menerima. dalam teman kan ada puasa putih. Kita niat Niat puasa putih. Niat. Boleh Niat dapat. hari Khamis. Niat nak kotak sekali. Niatkan bahasa Melayu pun boleh. InsyaAllah boleh. 3 in 1. Dia tak mesti nak bayar dulu baru boleh buat gini. Tak sempat nak bayar tu meninggal. Dan sudah buat dia. Tentang terima tak terima urusan Allah. Tapi kita dengan apa niat kita semoga Allah menerima insya-Allah. Kalau nak terima tak ada masalah. Boleh. Boleh. Niat dia. Tapi ada apa-apa lagi? Minggu depan Pak Ustaz akan masuk tentang keberkahan ni. Waktu sahur, apa kelebihan waktu sahur. Dan dalam waktu sahur ni ada satu benda yang Pak Ustaz nak kupas nanti tentang yang tersirat adalah kena perbanyakkan istighfar di waktu sahur. Bukan tengok nombor 14 Asma dalam sunnah apa makna dia. Taruh tak tanya je. Ya Ghafar. Ghafur ni maknanya pengampun. Allahur Ghafurur Rahim. Allah ni Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pak Ustaz akan kupas bab Ghafur ni insya-Allah. Ini resi-resi makna rumah Nanai. Ahmad dah tukar Nanai. Jadi tak? Okey, ini ada question. Kalau solat sunat. Solat sunat. Macam katakan orang dia masuk masjid dah azan. Dia ambil wudu. Okey. Terus dia masuk dia nak buat qabliyah dulu kan. Qabliyah dengan sunat wudu. Kalau dia jadikan satu, Niat dia tak boleh. Tapi kena Tak dua. boleh. Dia tak boleh. Itu tak boleh. Dia tak boleh. the two in one tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh. Tak boleh. Sebab itu dalam kaedah mazhab Imam Syafi'i kita kena lafazkannya. Okey, niat rukun. Semua mazhab cakap dia rukun. Mesti nak kena niat. Cuma perbezaan pandangan sama ada nak lafazkan ke tak nak. Buat Lepas tu ada orang cakap tak boleh lafaz. Tidak Nabi tak pernah buat. Nabi cuma niat dia tu hati. Betul. Imam Syafi'i pun cakap tak mati. Tapi Imam Syafi'i dia ada kaedah melafazkan solat fardhu maghrib. Tadi nak puasa. Namanya sawarat kita lafazkan. Okey, kenapa kita lafazkan? Sebab dalam keadaan solat ni tak boleh jadikan satu. Dia ada kaedah apa tau? Qasad, ta'yin, ta'aruf. Qasad maknanya kita lakukan dengan sengaja. Ta'yin, ta'aruf ni kita kena faham yang kita ingat solat apa. Dia tak boleh buat solat ni tak boleh solat nak gabung. walaupun sunat. Dia kena ambil satu je. Macam haji pun tak boleh. Nak buat haji. Nanti dah tahlul, buat lagi satu kali tawaf tu umrah. Maknanya haji dulu, lepas tu baru umrah, baru dah complete kita punya tawaf haji, tawaf umrah ni baru complete kita punya haji ifrat. Haji ifrat lah. Kalau buat umrah dulu, lepas tu haji punya tawaf itu haji tak betul. Kalau ifrat dia boleh merge. Kiran. Dia boleh merge tawaf dia tu dengan niat inilah tawaf haji dan ini tawaf umrah. Itu haji kiran. Sebab tu dia ada kaedah yang kita boleh merge. Macam tadi niat puasa kan, nak qada dengan puasa 6 dengan puasa Senin Khamis ke apa kalau kena pada Senin Khamis, boleh kita boleh merge macam niat haji kiran. Jadi kalau solat tu tak boleh. Solat tu dia membesarkan. Kadang-kadang kita masuk azan dah habis, orang tengah solat qabliyah kan, kita nak masuk qabliyah ni nak solat kan, tak boleh. Tengoklah macam mana. Kita dah nampak bila dah kat depan dah start nak pegang mic dah nak kamat, kita baru sibuk nak solat. Dah apa kita pun kita solat, yang penting nak kena berjemaah fardu ni lagi penting. Jangan sibuk ambil yang sunat sampai tertinggal masbuk yang fardu pula. Dekat mana kita dapat satu rakaat? Okey, ni kita masuk sikit lah. Lari topik pada puasa pergi solat sikit lah. Dekat mana kita dapat satu rakaat solat dengan jemaah masbuk? Sebelum rukuk. Bukan Fatihah, rukuk. Selagi kita dapat rukuk dengan imam, selagi itu kita boleh dapat di rakaat. Okey, macam ni.
Kita datang nak masuk kan, masuk yang masjid, imam tu tengah rukuk, Allahu Akbar. Kita pun masuk, Allahu Akbar. Kita pun tu sama-sama rukuk. Imam pun masih rukuk. Dapat rakaat tu. Kita baru Allah nak rukuk, imam pun dah sami Allahu liman hamidah, tak dapat. Tertinggal. Bila sampai Allah tu tak. Tertinggal rakaat tu. Okey, kalau kita tertinggal rakaat tu, imam bagi salam, kita kena bangun balik, dapat satu rakaat. Pasal tadi tak dapat. Dia dapat bersama-sama rukuk. Okey. Asal dia solat ni, solat berjemaah ni kan, imam baca semua Allahu Akbar asal solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolak dulu sami Allahu liman hamidah pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kenapa yang rukuk dia sami Allahu liman hamidah? Siapa boleh jawab? Ni dalam dari topik lah aku ni. Bab soal jadi pada air.